Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Teacher Shah. So, hari ni adalah revision untuk tajuk janjang. Semalam kita dah bincang untuk revision pasal tajuk penyelesaian segitiga. Jadi, hari ni saya nak terang pasal tajuk janjang pula. Untuk tajuk ni, dia ada dua, iaitu aritmetik dengan geometri. Janjang aritmetik dengan janjang geometri. And yang saya bagi formula-formula ni, rumus, dia diberi dalam exam. Okay, so you guys just have to know how to use this formula lah. Jadi kat sini saya dah tulis, hari tu saya dah terang. Ni hanya revision, okay. So untuk TN, SN, TN ni adalah sebutan yang keberapa. And then SN ni adalah hasil tambah yang keberapa. Ni sama TN dengan SN. Cuma untuk geometri dia ada tambahan, iaitu hasil tambah ketak terhinggaan. English dia sum of infinity. And then A ni sama untuk kedua-dua, iaitu sebutan pertama. N pun sama bagi kedua-dua, iaitu bilangan sebutan. And then untuk perbezaan aritmetik dengan geometri ni adalah dekat aritmetik kita guna D, iaitu beza sepunya. Untuk geometri kita ada nisbah sepunya. Yang ni yang selalu saya dapat soalan, apa beza aritmetik dengan geometri? Macam mana nak tahu yang tu aritmetik ke geometri? Okey, yang nak membezakannya nanti, you kena check sebutan tu dia ada D ke dia guna konsep R, D ke R. So you kena tahulah macam mana nak cari D, macam mana nak cari R. Okey. So untuk D, saya bagi kat belakang ni. Okey, contoh saya bagi term 1. Saya nak tunjuk perbezaan aritmetik dengan geometrik ni. Sebab selalu student tanya soalan ni. Saya macam, okay, you guys kena faham konsep ni. Kalau tak faham ni nanti pening bila soalan aplikasi. Okay. So saya nak tunjuk kalau untuk aritmetik, saya tulis A dan ni adalah untuk geometri. Untuk aritmetik, perbezaan ni, contoh T1, T2, saya buat contoh tambah 2. Tambah 2. So, bila melibatkan tambah, ataupun saya buat perbezaan dia, kita buat contoh dari term 1 ke term 2, tolak 3. Term 2 ke term 3, tolak 3. Dia punya sama. Penukaran dia sama dan dia melibatkan tambah ataupun tolak. So, kita akan guna aritmetik. Okey. Untuk geometri, contoh dia akan buat macam darab 2. Darab 2. Ataupun kalau dia melibatkan pecahan. Contoh darab 1/2. Darab 1/2. Okey. Darab 1/2 ni sebenarnya bahagilah. Bahagi 2, bahagi 2. So, saya akan buat dalam bentuk pecahan je. Jadi, bila melibatkan darab ataupun bahagi, ni sebenarnya bahagilah, bahagi 2 kan. Kita akan guna geometri. Kalau tambah dengan tolak, kita akan guna aritmetik. So you guys kena tahu ni, kalau perbezaan dia tambah atau tolak, kita akan letak dia sebagai beza sepunya, iaitu D. Kalau melibatkan darab dengan bahagi, kita akan guna R. R ni apa? R ni adalah nisbah sepunya. Okey, itu perbezaan antara aritmetik dengan geometri. You kena ada sebutan, at least ada 3 sebutan, dan you check dia punya perbezaan dia guna tambah ke, tolak ke, darab ke, bahagi. Okey, dan nanti you boleh settlekan lah. Ni untuk perbezaan antara aritmetik dengan geometri. So, sum of infinity ni, hasil tambah ketak terhinggaan ni, you kena tengok dekat penerangan dengan lebih detail lah. Saya dah terang hari tu. Hari ni saya nak terang lebih kepada soalan aplikasi and bukan soalan SPM lah. Saya buat dari buku KSSM, iaitu buku ni. Yang ni, saya harap semua ada lah kan. Soalan English ke BM sama je. Tapi saya ambil yang buku BM punya and dia page 151. Alright, saya akan buat soalan 5, 6 dengan 7. And dia ada silibus KSSM dengan KBSM. Jadi soalan ni dia valid untuk kedua-dua silibus. Saya buat 3 soalan aplikasi. Untuk SPM jarang keluar, tapi pernah keluar soalan aplikasi. Dia jarang keluar, dia selalu keluar yang basic, yang senang je. And untuk aplikasi ni tak ada, susah sangat yang SPM punya. Okay, so saya buat keluar soalan dia.
And saya akan berdasarkan formula-formula ni lah. So now kita buat soalan. Okay, ni adalah soalan dia. Kita buat 3 soalan 5, 6, 7. Jadi kita buat soalan nombor 5 dulu. Saya buat dengan pen So ada space sikit kita nak buat. So soalan nombor 5. Kita baca soalan dia. Dia kata Rajah menunjukkan susunan beberapa buah kerusi. Okey, ni gambar dia. Kerusi. Tinggi setiap kerusi ialah 80 cm. Okey, fine. Dia kata tinggi kerusi, satu kerusi ni 80 cm. And then apabila kerusi disusun, terdapat ruang sebanyak 4 cm. So contohlah saya lukis 4 segi je untuk kerusi ni, kerusi 1. Kerusi 1. Then dia nak susun atas dia ada jarak kat sini 4 cm, baru kerusi yang kedua. Okay, and seterusnya lah. Sini 4 lagi. And then ada kerusi ketiga. Kita kena faham tau untuk masalah dia. Kalau tak faham, lukis. Nak bagi faham. Okay. So, bila jadi macam ni, dia tak cakap pun tau lebar kerusi ni berapa. So, saya expect setiap kali dia letak kerusi, ada 4 cm lah jarak dia. Yang tu je. Saya akan expect macam tu. Okay. And then dia kata, kerusi-kerusi ini akan disimpan di dalam sebuah store. Okay. Dia nak letak dalam satu bilik lah, store. Then A dia kata, cari bilangan kerusi maksimum yang boleh disusun jika tinggi stok ialah 3 meter. So bayangkan satu bilik tu tinggi dia 3 meter. Okay, first thing yang saya tengok kat sini dia bagi sentimeter. Kat sini meter. So kita kena tukar dulu dalam sentimeter supaya kita nak tahu ketinggian nanti banyak manalah kita boleh susun kerusi ni. Since dia minta cari bilangan kerusi maksimum yang boleh disusun jika tinggi stok ialah 3 meter. So 3 meter, 1 meter bersamaan 100 cm. Ni kena tahulah. Bayangkan 1 meter ni yang pembaris panjang tu. Okay. And then dia bersamaan 100 cm lah. Jadi kalau 3 meter bersamaan 300 cm lah. Alright. So first thing tukar dulu dia punya unit. Dan setelah sama kita tahu first kerusi ni, first kali yang kita letak kerusi ni, tinggi dia adalah 80 cm. Betul kan? And then untuk susun kerusi yang kedua ni, dia adalah 80 cm tambah dengan 4 cm. Betul kan? Sebab ada jarak 4 cm kat sini. So kat sini adalah 84 cm. Dan seterusnya yang ketiga, kerusi yang ketiga, kita akan tambah lagi 4 cm, iaitu 84 yang tadi tu, tambah lagi 4. Which is kat sini 88 cm. Okay. So yang first ni memang 80 cm lah. Jadi kat sini, tadi saya cakap at least ada 3 sebutan kan. So saya letak kat sini, untuk soalan nombor 5 ni, term 1 dia adalah 80. Term kedua dia adalah 84. Term yang ketiga dia adalah 88 dan seterusnya. Saya buat macam tu. And setiap yang kerusi-kerusi ni, yang 80, 84, 88 ni adalah ketinggian kedudukan kerusi tu. Iaitu ini adalah term 1, term 2, term 3. Ni adalah tinggi dia yang pertama adalah 80. Tinggi yang kedua adalah 84. Tinggi yang ketiga adalah 88. So dari sini, yang ni yang macam, okay, soalan yang saya dapat. Ni aritmetik ke geometri? Aritmetik ke geometri? Kita check. Okey, kalau D, kita akan ambil sebutan kedua tolak sebutan pertama. 84 tolak 80. So, kita dapat kat sini 4. Okey, kita check lagi sekali. D dia. 88 tolak 84. Dia sebutan selepas dengan sebelum. Kita boleh check. So, kita dapat 4 juga. So, confirm ni adalah arithmetic. Kalau you guys still confused, check je lah R. Contoh R, saya ambil 84 bahagi 80. Ni saya nak check je Since saya selalu dapat soalan tu, aritmetik ke geometri? Aritmetik ke geometri? Okey, kita check. So, kita dapat 21 per 20. Yang kedua, saya check pula. 88 bahagi 84. 88 bahagi 84. 22 per 21. Nampak tak? Dia tak sama. So, kita bukan geometri. So, ni macam mana kita nak tahu dia geometri ke ataupun aritmetik? You kena ada at least 3 sebutan dan you check. Kalau you tak pasti, tambah je 4-5 sebutan kalau you nak check banyak-banyak. Okay. So bila kita dah tahu kita nak guna arithmetic,
Tadi saya dah tunjuk ada aritmetik dengan geometrik. Soalan seterusnya yang student selalu confuse, TN ke SN? TN ke SN? TN ke SN? Okay, first you tengok kat sini. Tadi saya dah sebut kan ketinggian untuk kursi pertama 80. Tinggi untuk kursi kedua 84. Tinggi untuk kursi ketiga 88. So kita nak tahu tinggi yang ke 300. 300 sebab dia boleh susun sampai 3 meter je. So kita nak susun sampai 3 meter. Jadi kita akan guna T. Dia banyak lebih kepada benda ni, dia kena tengok logik. That's why you kena faham betul-betul situasi apa yang ditanya. Okay, so bila kita nak tahu TN, ketinggian ke berapa kerusi tu kita boleh capai 300 cm. So kita guna TN lah. Untuk soalan A, kita akan guna TN A bersamaan 300. So untuk TN, formula dia adalah A plus N minus 1D. So A plus N minus 1D bersamaan 300. A tu apa? D tu apa? D beza sepunya. Kita dah dapat 4. A adalah sebutan pertama. A adalah 80. So kat sini 80. D adalah 4. So kat sini kita isi je lah, iaitu A 80 tambah N kita nak cari. Sebutan ke berapa? D adalah 4 bersamaan 300. So ni adalah algebra. Just selesaikan algebra. Kita akan dapat gerakan 80 dulu. So kita akan dapat 4n minus 1 bersamaan 300 tolak 80 220. Lepas tu bahagi dengan 4. N tolak 1 bahagi dengan 4 akan dapat 55. So N bersamaan 55 tambah 1 56 lah. So jawapan dia adalah sebutan ke 56. Maksudnya kita boleh susun 56 kerusi lah. Paling maksimum untuk 300, ketinggian 300 cm. So ni adalah untuk soalan yang pertama, 3A. Now kita buat 3B. Saya garis supaya nampak nanti. Okay. So untuk 3B, dia tanya lagi. 13 susunan kerusi akan disimpan di dalam stor. Okey, satu susunan tadi kita dah tahu, satu susunan paling tinggi 56 kerusi tadi kita dah tahu. So sekarang dia kata dia nak buat 13 susunan, dia masukkan, okey. Akan disimpan di dalam stor itu dengan keadaan susunan kerusi pertama. So susunan yang tinggi-tinggi ni mempunyai bilangan kerusi maksimum. Iaitu kita dah dapat kat A tadi, maksimum adalah 56 kerusi. Maksimum satu susunan. Satu susunan ni maksudnya satu ni lah, satu susunan yang tinggi-tinggi ni boleh letak 56 kerusi. Dan bilangan kerusi bagi setiap susunan seterusnya berkurang sebanyak 2. Maksudnya dia akan masukkan 13 susunan. Susunan pertama adalah 56 kerusi. Okey, saya tulis kat sini. Susunan ada 13 susunan. Susunan 1 dia akan masukkan maksimum kerusi, iaitu maksimum kerusi tadi kita dah kira 56 untuk A. So kita tahu untuk susunan 1 dia letak 56 kerusi. Dan untuk susunan 2 dia kata berkurang sebanyak berapa? Cuba tengok. Dia kata berkurang sebanyak 2 bagi setiap susunan seterusnya. Susunan seterusnya sebanyak 2. So kat sini 56 tolak 2, kat sini 54 lah. And then susunan ketiga kurang 2 lagi, iaitu 54 tolak 2, 52. So dari sini kita dah dapat sebutan, iaitu ni sebutan pertama, sebutan kedua, sebutan ketiga. Which is saya tulis balik 56, 54, 52. Which is dia punya D sekarang, A dia adalah 56, D dia adalah 54 tolak 56, iaitu negatif 2. Okay, sebab dia berkurang, so dia negatif, dia tolak 2, tolak 2, tolak 2. Jadi dari sini kita tengok, dia kata dia nak buat susunan sebanyak 13 kan, susunan ke-13. Okay, so kita tengok lagi, dia kata hitung jumlah kerusi yang disimpan di dalam stor itu. So dia nak tahu berapa jumlah kerusi yang disimpan dalam
dalam tempat tu lah. So apa yang kita nak buat? SN ke TN? Yang ni pun soalan selalu saya terima. Macam tadi saya terang dekat sini kenapa saya guna TN. Sekarang ni TN ke SN? TN ke SN? Memang selalu soalan tu. So sekarang saya akan guna SN. Kenapa? Sebab susunan pertama ni confirm ada 56. And ni kita nak tambah pula susunan kedua iaitu 54. Sebab tu kita guna SN. Sebab kita akan tambah. Kita nak tahu berapa bilangan kerusi yang digunakan. Okay. So SN punya formula adalah N over 2 2A plus N minus 1D. Ni memang formula dia. And then kita tahu tadi kita nak cari sampai susunan ke-13. Sebab dia dah cakap kat soalan tu kita nak susun 13 susunan. So just masukkanlah iaitu S13 bersamaan 13 per 2. A dia adalah 56, 2 darab 56 tambah N dia 13, tolak 1, 12. D dia negatif 2. So saya guna kalkulator je lah untuk kira, which is 13 per 2 darab dengan 2 darab 56 tambah 12 darab negatif 2. So kan sama dengan dapatlah 572. Jadi inilah banyak kerusi yang ada dalam 13 susunan yang berkurang 2. Okay. So hopefully you guys faham untuk konsep ni. So soalan nombor 5 settle. Then kita buat soalan nombor 6 pula. Untuk nombor 6 dia kata soalan ni okay. Encik Muslim mula menyimpan RM14,000 ke dalam akaun anaknya yang baru lahir. Okay, so saya tulis dia simpan. Keluarkan maklumat tau. You kena faham dia punya situasi supaya you boleh tahu sama ada aritmetik ataupun geometri. Okay. And then dia kata bank itu menawarkan faedah sebanyak 5% setahun. Okay guys, bila you nampak perkataan percentage macam ni, faedah percentage setahun macam ni, maksudnya dia cakap berapa rate dia. Berapa punya rate apa dalam BM dia? Rate apa BM dia? Dia punya ratio ataupun yang percentage macam ni, rate dia kata 5% kan. Ini akan melibatkan geometri. Memang selalu keyword dia macam ni, yang percentage ni akan melibatkan dengan geometri. Okay. So Encik Muslim berharap simpanan untuk anaknya itu akan mencapai 30,000. So dia target RM30,000. Alright. And then dia kata apabila umur anaknya berumur 18 tahun. So dia target masa umur 18 tahun. Okay, saya dah keluarkan maklumat. Adakah simpanan sebanyak 30% pula 30,000 dapat dicapai apabila anaknya berumur 18 tahun? Tunjukkan jalan pengiraan. Okay, fine. Dia kata untuk R adalah peningkatan 5%. Okay, sila ingat betul-betul untuk peningkatan penurunan saya terang Okay, basic dia kita akan ada 1 iaitu 100%. 100% ni kalau tukar dalam bentuk kita tak nak peratus, kita akan jadi 1 lah, tukar dia balik. So kalau tukar dalam bentuk peratus, kita akan dapat 100% tambah dengan 5%. Sebab ni memang basic adalah 100%, apa-apa pun. Peningkatan 5%. Kalau dia kata penurunan 5%, kamu akan tolak 5%. Tapi dia kata peningkatan 5%. So kat sini 5% ni kita akan tambah, akan jadi 105. And kita tak nak dalam peratus ni, kita akan dapat 1.05 bahagi dengan 100 lah. So you akan dapat 1.05. Kita tukar dalam bentuk perpuluhan penulisan dia. Jadi kita dapat kat sini R bersamaan 1.05. Ini memang konsep dia. Sila ingat bila dia sebut peratus. Okay. So kat sini kita check, dia kata sampai ke tak 30,000. Okay, saya tulis kat sini dia simpan A iaitu sebutan pertama 14,000. So sebutan pertama 14,000.
And then sebutan yang kedua, dia akan darab dengan 1.05 sebab dia memang cakap dah R dia ialah 1.05. Kita dah kira tadi. So untuk R, untuk tahun kedua, ni saya tunjuk contoh je So 1.05 darab dengan 14,000. 14,700 untuk tahun yang kedua. Tahun pertama, tahun yang kedua. Term 1, term 2. So dia nak check sekarang umur 18 tahun. Maksudnya sampailah term ke-18. Kita nak check sampai tak 30,000. Okey, faham konsep dia? Maksudnya untuk tahun pertama dia simpan 14,000. And then next year, dekat simpanan tu naik 1.05%. So dia dapatlah 14,700 untuk tahun kedua. Jadi kita nak check sampai tak 30,000 masa umur dia 18 tahun. Umur anak dia 18 tahun, which is kita kena check T18 lah. Okay. So kat sini kita just masukkan T18 bersamaan. Kita dah tahu bila R kita akan guna geometri. So geometri Tn adalah ARN-1. So saya tulis balik A Rn-1, iaitu A dia adalah 14,000, R dia adalah 1.05, N dia adalah 18, tolak 1, 17 lah. Ni make sure algebra betul, Bodmer's rule, which is kita kena buat yang dalam kurungan dulu, kuasa dulu, baru kamu boleh darab dengan 14,000. Ada yang salah, dia pergi darab 14,000 dengan 1.05 dulu, salah tu algebra So tekan terus 14,000 darab dengan 1.05 kuasa 17. So dapat kat sini 32088.26. Saya ambil 2 tempat perpuluhan sebab sen kita boleh ambil 2 je, 26 sen. So dari sini kita tahu jumlah dia akan dapat RM32,088.26. Jadi kita boleh buat conclusion. Dia tanya 30,000 dapat dicapai apabila anaknya berumur 18 tahun. Ya. Dapat mencapai simpanan RM30,000. Okay. So ni adalah case dia lah untuk yang pertama ni. And then untuk yang kedua, okay, saya garis tengah ni untuk B. Siapa ada soalan boleh tanya So B, this is 8. Tengok B soalan dia. Dia kata jika selepas 10 tahun, okey, faedah berkurang menjadi 3% setahun. Okey, fine. Saya keluarkan maklumat. Tadi dia kata umur anak dia 18 tahun kan? So 18 tahun tadi memang semua dapat peningkatan 5% lah. Maksudnya 5%, 5%, 5% untuk setiap tahun. Tapi sekarang dia kata 10 tahun je. 10 tahun je kita dapat 5% and then start tahun ke-11 sampai 18 dia punya peratus tu meningkat kurang iaitu 3%. So saya tulis kat sini untuk 10 tahun pertama rate dia adalah sama iaitu 1.05. Saya ambil yang tadi. R dia And then untuk 8 tahun selebihnya. 8 tahun selebihnya dia adalah 3%. So 3% macam tadi saya cakap tambah dengan 100%, kita akan dapat 103%, which is bersamaan 1.03. Tulis dalam bentuk pecahan. Pecahan pula, perpuluhan. Ni adalah rate yang seterusnya untuk 8 tahun selebihnya. So untuk yang pertama kita tahu sama je iaitu A dia adalah memang dia simpan 14,000. Okey. So dia kata ketika Encik Muslim hitung jumlah simpanan ketika anak Encik Muslim berumur 18 tahun sama macam tadi 18 tahun. Adakah wang simpanan bagi anak Encik Muslim mencapai 30,000? Okey, so dia nak check capai tak 30,000. Jadi dari sini untuk 10 tahun pertama kita kira macam tadi iaitu 10 tahun pertama ni macam tadi untuk tahun pertama banyak ni. Untuk tahun kedua dia dapat 14,700. So kita nak check sama je sampai T18. So untuk sekarang dia punya A adalah 14,000. Dia punya R untuk 10 tahun pertama adalah 1.05. So saya buat macam tadi untuk T10.
T10 ARN minus 1 sama je. R dia 1.05. N minus 1. N dia adalah 10. Tolak 1, 9. Okey. So, saya tulis kat sini 14,000. Darab dengan 1.05 kuasa 9. So, dapat kat sini 21718.595 dapat 60 sen lah. Loncat-loncat bundar lah. So, dapatlah kat sini RM21,718.60 untuk 10 tahun pertama. Dan dari sini kita nak sambung pula untuk tahun ke-11 sampai 18, iaitu A dia adalah dah berubah. Ni adalah permulaan dia 21,718. Dan sambung lagi 8 tahun. 1.03 R dia. Okay. So, dari sini kita buat T8 sebab balance 8 tahun. Jadi, A dia, permulaan dia adalah 21,718.60 sen. Darab dengan 1.03 AR N-1. N-1 dia adalah 8 tolak 1, 7. So, tekan kalkulator. 21,718.6 darab dengan 1.03 kuasa 7. So, dapat kat sini 26,711.14. Okay, so dari sini dia baru dapat 26,000, which means 26,000 ni tidak mencapai 30,000 lah. So, kita kena buat conclusion kat sini. Tidak simpanan tidak mencapai 30,000. Alright. So, ini adalah untuk soalan yang ke-6. Okay. And then soalan yang terakhir iaitu soalan ke-7. Kita akan buat saya patah balik kat sini. Okay. Soalan ke-7. Dia kata kat sini Syarul mempunyai koleksi kereta mainan yang dikumpulkan pada setiap bulan. Okay, fine. Dia beli kereta mainan. Bilangan kereta mainan bertambah pada setiap bulan mengikut janjang geometri. Okey, ni kita tak payah risau lah. Risau dah sebab dia dah sebut kat sini janjang geometri. Jadi, bila dia sebut ni, confirm lah kita dah akan guna yang belah ni je lah nanti. Okey. And then dekat sini dia kata jumlah kereta mainannya pada 4 bulan pertama. Okey, kita kena translate ayat dia. Jumlah kereta mainan pada 4 bulan pertama. Dia kata jumlah jumlah kereta mainan pada 4 bulan pertama. Bila jumlah SN? Sebab dia kata 4 bulan pertama. Dia tambah. So, SN lah. Ialah 10. Ialah ni sama dengan 10 kali. 10 kali ganda lah. 10 kali jumlah kereta mainan pada 2 bulan pertama. Iaitu bulan 1, bulan 2 ditambah. Maksudnya S2. Macam tu. Okay, saya just translate aja And then dia kata kat sini, jika R mewakili nisbah sepunya, tunjukkan bahawa R kuasa 4 tolak 10, R kuasa 2 tambah 9 sama dengan 0. Okey, dia suruh tunjukkan yang ni. And then seterusnya, cari nilai positif R. Okey, fine. So, kita tengok kat sini. Untuk kita nak kira, nak tunjukkan benda ni, memang confirm lah kita tak ada apa-apa maklumat. Kita tak ada A, kita tak ada R, kita just ada maklumat ni je. So, memang kita akan guna yang ni. Masalah sekarang, kita nak guna yang atas ke yang bawah? Untuk geometri, dia ada 2. Untuk R lebih 1 ke R kurang 1? Okay. Untuk soalan ni, memang confirm lah R lebih 1. Kenapa? Mana ada kita beli kereta negatif? Kereta memang kita ada kereta tu, kita beli 1 biji ke, 2 biji ke, 3 biji ke. So, memang confirm lah R ni lebih dari 1. So, kita akan guna yang atas ni. Which is A R N tolak 1 over R tolak 1. Saya akan guna benda ni. Okay, saya tulis siap-siap je. Jadi dari sini, kita hanya masukkan dalam formula ni. Kita tak tahu apa-apa, kita tulis je. Okay, so SN, yang ni tadi dia cakap kan, jumlah kereta mainan pada 4 bulan pertama. So, sepatutnya kat sini S4 lah. Saya lupa nak tulis. S4. Pertama ialah 10 kali 10 jumlah kereta mainan pada 2 bulan pertama.
So ni adalah dia punya maklumat yang diberi. Jadi kita ganti je lah dalam ni, iaitu A R kuasa N, R kuasa 4 sebab 4 bulan, tolak 1 over R tolak 1. Ni adalah untuk S4 ni bersamaan 10 darab dengan S2. S2 adalah A R kuasa N kuasa 2 tolak 1 over R tolak 1. Okey, ni you punya algebra kena kuat. Alright. So dari sini saya akan bawa, kalau konsep darab ni dia tak strict so saya boleh bawa R tolak 1 ni ke sini. So R tolak 1 dengan A ni, bila konsep pendaraban, kita boleh gerakkan senang. Okey. So kat sini saya akan gerakkan R tolak 1 bawa ke sini, dengan A pun boleh gerak ke sini. Saya buat algebra R tolak 1 saya bawa ke sini, and then A pun saya bawa ke sini. Darab dengan A, R4 tolak 1 R tolak 1. Saya tak terang in detail tau, sebab ini adalah algebra. Ni tajuk lain dah ni. Okay, so dari sini saya boleh cut yang ni. Okay, so dari sini saya akan dapat R kuasa 4 tolak 1 bersamaan, yang ni saya masukkan ke dalam 10 R kuasa 2 tolak 10. Dan kat sini dia suruh proofkan sama dengan kosong kan. Jadi saya akan susun bagi dia sama dengan kosong. R4 tolak 1 tolak 10 R kuasa 2 tambah 10 bersamaan kosong. So R4 10 tolak 1 9. Ni tolak 10 R square, saya salin balik, tambah 9 bersamaan kosong. Nampak tak? Kita dah proofkan R kuasa 4 tolak 10 R kuasa 2 tambah 9 sama dengan kosong. So proven. Dah dibuktikan. So lepas kita buktikan, dia cakap cari nilai positif R. So yang ni kita kena selesaikan lah. Yang kuasa 4 ni macam mana nak selesaikan? Kalkulator. Jangan tanya saya macam mana nak selesaikan, sebab saya memang guna kalkulator je. So kita tekan kat sini 2. Ni ambil dia punya kuasa adalah 4. So kuasa 4 dia 1. Lepas tu kuasa 3 dia tak ada, so kosong. Kuasa 2 dia negatif 10. Kuasa 1 dia tak ada, kosong. And then lain-lain, number 9. So nampak tak jawapan dia? Dia bagi R sama dengan 3. Lepas tu 1. Lepas tu negatif 1. Lepas tu negatif 3. Okay. So dari sini kita buat macam yang kuadratik, iaitu kita patah balik lah. R tolak 3. R tolak 1. R tambah 1. R tambah 3. Ni pun tajuk lain which is ni adalah tajuk kuadratik. Saya dah terang, kita akan patah balik je supaya dia sama dengan kosong. Ni dapat. So kalau kita nak patah balik R sama dengan 3 ni, patah balik dia akan jadi R tolak 3. Macam tu. Alright. So dapat dekat sini, soalan dia kata dia nak cari nilai positif bagi R. So nilai positif ada 1 dengan 3 sahaja. Tapi untuk SN atau TN ke apa, dia tak boleh R sama dengan 1. Memang tak boleh. R sama dengan 1. Okay. So kat sini kita akan tinggal 3 je lah. Jadi jawapan dia adalah R sama dengan 3. Alright. So itu adalah jawapan dia untuk A. And then untuk B. Okay, saya garis dulu. Alright. Untuk B, dia tanya apa soalan dia? Hitung perbelanjaan yang dikeluarkan oleh Syarul dalam masa 6 bulan itu jika dia mula membeli 2 buah kereta dan purata harga sebuah kereta ialah RM7.50. So dia tanya perbelanjaan duit. Okay, sebelum kita nak tahu perbelanjaan, mestilah kita nak tahu dia beli berapa biji kereta kan. Dalam masa 6 bulan. So 6 bulan. 6 bulan. So kita nak tahu perbelanjaan berapa. And dia cakap kat sini dia mula membeli 2 buah kereta. So 2 buah kereta
permulaan, iaitu sebutan pertama lah dia beli A2. And then R tadi kita dah dapat, iaitu kita dapat 3 biji dekat A tadi tu, kita dah kira R3. Alright, so dari sini dia kata purata harga sebuah kereta RM7.5. Harga kereta untuk satu lah, kita bajet dia satu lah, purata dia RM7.50. So kat sini kita akan tengok dia cakap sepanjang kan, dalam masa 6 bulan tu kan. So kita akan tengok lah SN, berapa biji kereta yang dia dah beli sepanjang 6 bulan tu. So SN dia adalah, apa formula kita akan pakai? Kita akan pakai yang lebih dari satu ni lah. A, R ni saya dah tulis kat sini. Jadi kita masukkan dalam formula. A dia 2, R dia 3, N dia adalah 6 sebab dia kata 6 bulan. R 3 tolak 1. So kat sini kita akan tahu berapa biji kereta yang dia belilah. So 2 darab dengan 3 kuasa 6 tolak 1, ni tutup kurungan per 3 tolak 1, 2 lah. So kita dapatlah 728 biji kereta yang dia beli selama 6 bulan. Okey, total untuk 6 bulan. Dia nak tahu berapa perbelanjaan dia, kita darab lah RM7.5 sebab satu biji RM7.50. 728 biji ada berapa? Okey, perbelanjaan dia. So perbelanjaan dia kita darab dengan 7.5. So dapat 5460. Jadi kita boleh buat conclusion, Syarul membelanjakan, tulis bagi elok lah ni, RM5460. Lebih kurang lah dia punya purata yang dia habiskan. Alright, so settle soalan B. Jadi saya dah jawab 3 soalan. Hopefully you guys faham tajuk janjang ni. And okay, next week saya akan buat insyaAllah tajuk yang student request, which is tajuk logarithm. Dengan apa lagi satu yang ada lagi 2 yang diorang minta. Nanti saya check balik. Okay, so okay, sampai situ saja untuk minggu ni. InsyaAllah jumpa lagi next week. Okay, bye. Assalamualaikum.